Okey. Nanti kalau suara ganggu nanti kita beritahu. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Perbincangan tentang masalah bid'ah di sudut ibadat. Perbincangan tentang masalah bid'ah di sudut ibadat yang ke-9, iaitu ihtifalatu lil mawalidi wal munasabat. Ihtifal, majlis-majlis maulud. Dan juga hari-hari sempena. Hari sempena ni kita kata Ma'al Hijrah, Nisfu Sya'ban. Jadi buat perhimpunan-perhimpunan macam tu, perhimpunan-perhimpunan maulud yang biasa dibuat. Adakah majlis maulud itu yang disebut sebenarnya maulid, hari kelahiran? Maulud, hari bayi yang dilahirkan, yang sebenarnya maulid. Bil mawalidi wal munasabat. Perhimpunan maulid Nabi, maknanya hari kelahiran Nabi SAW. Adakah ianya dianggap sebagai suatu perkara bid'ah? Idza kana al-ihtifalu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqsuran, dia kata di sini ala tilawatil Quran wa tazkiri bi sunnatin nabawiyyati wa tarikhil islami. Apabila ihtifal, kita menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya terbatas dengan baca Quran. Dalam majlis maulid itu ada bacaan Quran, Tazkirah berkaitan dengan kelahiran Nabi, ajak orang kembali kepada sunnah Nabi, tarikh-tarikh Islam, tarikh-tarikh kebesaran Islam kan? Dalam Islam ni dia ada tarikh-tarikh yang besar. Maknanya tarikh-tarikh yang bersejarah. Wa tadhiyatis salafis salih, dan memperingatkan tentang pengorbanan yang dilakukan oleh golongan salafus salih. Dalam majlis maulud itu ada baca Quran, ada tazkirah, menceritakan tentang sejarah Nabi, sejarah kebesaran Islam, dan menceritakan tentang pengorbanan yang dilakukan oleh golongan salafus salih. Fala ba'sa bihi. Maka dia kata, Dr. Wahbah Zuhaili kata tak mengapa, tak salah dan tidak boleh dianggap sebagai perkara bid'ah. Li'annahu tazkirun bil khairi wa daf'un ilaihi. Kerana dalam majlis maulid tersebut ada tazkirah, mengajak orang kepada kebaikan dan mendorong orang, ajak dan memberi galakan, memberi dorongan kepada orang, menunjukkan kepada orang supaya melakukan kebaikan-kebaikan. Maknanya bila ada majlis ceramah, maka di dalam majlis ceramah tersebut diajak manusia supaya kembali kepada kebenaran, kembali kepada agama Allah. Kerana manusia, kita sendiri, sebahagian daripada manusia lalai. Di dalam masa 24 jam dalam satu hari, dalam satu minggu, di dalam kehidupan kita sebulan, setahun, banyak perkara-perkara yang lara dan lalai. Jadi buat majlis maulud ini sekadar untuk menyampaikan tazkirah. Ceramah nak ajak orang kembali kepada agama Allah, cerita tentang sejarah Nabi, cerita tentang pengorbanan yang dilakukan oleh salafus salih. Dia kata tak apa, tak salah. Wa hamlun 'ala al-istinani wa tashabbuhi bimakarima wa fadaili akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi al-kiram. Dia kata, dan juga menggalakkan orang supaya mengikut sunnah Nabi, meniru kemuliaan akhlak Nabi dan kelebihan-kelebihan yang ada kepada Nabi dan juga sahabat yang mulia. Nak ajak orang ikut Nabi, nak ajak orang ikut para sahabat di dalam ceramah pada majlis maulid, maka tidak menjadi suatu kesalahan dan ianya tidak dianggap sebagai suatu perkara bid'ah. La yu'addu dhalika sunnatan masaban 'alaiha. Tidaklah dianggap majlis itu adalah merupakan sunnah yang diberi pahala.
Dapat pahala itu kerana tazkirah, kerana ada bacaan ayat-ayat Al-Quran, yang tu dapat pahala. Memperingati perjuangan salafus salih, yang tu dapat pahala. Adapun buat majlis itu bukan merupakan sunnah. Sebab Rasulullah sendiri tak buat majlis maulud. Dia sendiri majlis dia kematian dia, kelahiran dia tak buat. Bila Rasulullah wafat, tak pernah pun dilakukan oleh mana-mana sahabat. Sebab itu dia bukan merupakan sunnah. Tak boleh dianggap majlis maulid Nabi ini adalah merupakan sunnah. Sebab Nabi bila nak kata sunnah, mesti Nabi buat. Dan juga para sahabat buat. Nabi tak buat. Secara khusus Nabi sendiri pun tak buat. Para sahabat pun tak buat. Cuma kita buat majlis itu sekadar menyampaikan ceramah. Ceramah tu dapat pahala. Tazkirah baca Quran dapat pahala. Tetapi bukan nama kepada majlis itu dia merupakan sunnah. Sebab bukan dilakukan oleh Nabi SAW. Contohnya kita buat tazkirah ni bukan sunnah. Bukan sunnah Nabi duduk di kebun royan, dikelilingi oleh kambing, ayam, bukan sunnah. Jadi kalau buat tang pahala, yang dapat pahala tang mana? Tang kita ada berbincang isu ilmu. Yang tu dapat pahala. Jadi sunnah mesti benda tu dikaitkan dengan Nabi pernah buat ataupun tidak. Jadi untuk supaya nak bagi mudah fahamnya, majlis itu bukan merupakan sunnah Nabi, cuma pengisian itu dapat pahala kerana mengajak orang kepada kebaikan. Wa innama huwa, dia kata bimasabati darsil au muhadarati ilmiyah. Itu ceramah berupa pelajaran dan juga ceramah-ceramah ilmu. Tentu baguslah dipuji. Wa amma in kana al-maulidi lil anashidi wat tarabi wal mubalaghati fi wasfi wa wasfi sifatil basyariyatil makhluqati fa huwa adimul faidah. Adapun dalam majlis itu ada pula nasyid-nasyid, majlis-majlis yang melahir dikata yang secara berlebih-lebihan dan juga mensifatkan, memuji Nabi ni secara keterlaluan, tak ada faedah dia kata. Biasa itulah yang berlaku bila buat majlis ni, mengumandangkan nasyid-nasyid yang memuji-muji, mendewa-dewakan Nabi secara berlebih-lebihan. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili kata tak ada faedah. Kalau sekadar nak ceramah tak ada masalah. Walil ulama'i fi sya'nil maulidi ittijahani. Bagi ulama tentang majlis maulud ada dua pendapat, dua arah pendapat. Pendapat pertama dan pendapat yang kedua. Ittijahun annahu bid'atul mazmumah. Maknanya ittijah yang pertama, pandangan yang pertama, arah yang pertama, maknanya suatu bid'ah yang dikeji. Jadi kalau kita dengar orang kata buat majlis maulud ini bid'ah, tak boleh kita menyerang, kita marah, kita menuduh. Sebab ada pandangan yang kata ini bid'ah sebab Nabi tak buat dan juga para sahabat tak buat. Wattijahun annahu mubahun mustahsanun. Ittijah yang kedua, pandangan yang kedua adalah suatu perkara yang harus dan benda yang dipandang elok. Pendapat yang pertama, yang kedua harus dan dipandang elok. Ma'a ilmi annahu lam yakun fi ahdin nabawi wa ma ba'dahu. Dalam keadaan yang sama, golongan kedua ini menganggap benda tu Nabi tak buat. Dia kata buat majlis maulud untuk menyampaikan ceramah ni bagus. Tetapi dalam keadaan yang sama, mereka pun sedar, mereka pun faham bahawa Nabi memang tak buat. Dan selepas Nabi pun tidak dilakukan majlis maulid. Wa innama huwa min ikhtira'il Fatimiyin. Majlis maulud ini adalah suatu perkara yang direka-rekakan oleh kerajaan Fatimiyah di Mesir. Dialah yang mula. Siapa kata ni? Siapa kata? Dr. Wahbah Zuhaili. Nabi tak buat, sahabat tak buat, imam mazhab pun tak buat. Kalau nak kata dia tu memang ada sandaran. Yang dibuat oleh golongan Fatimiyin di Mesir. Kita baca sejarahnya apabila berlaku kemerosotan ekonomi di Mesir, Allah Ta'ala balakan bumi Mesir. Jadi nak tarik, sebab banyak masa tu jadi lara. Kerajaan Mesir fikir macam mana? Ajak orang bagi tengok tazkirah balik, buat majlis maulid. Sempena maulid itu untuk bagi tazkirah ya. Jadi kena tahu juga sejarah sebab apa dia buat. Sekadar untuk menyampaikan tazkirah.
Jadi dia kata di sini, okey, secara kesimpulan dua pandangan. Pendapat pertama kata bid'ah yang dikeji, pendapat yang kedua kata harus dan dipandang elok. Pendapat yang kedua ini kata jangan juga, dalam keadaan yang sama perlu sedar ini bukan sunnah Nabi, hanya dilakukan oleh kerajaan Fatimiyah. Wa adillatut tijahil awwali, dalil-dalil yang dikemukakan oleh pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama, siapa dia? Bagaimana pegangan mereka? Iaitu kata bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang dikeji. Itu pandangan pertama. Annahu muhdatsun, bahawasanya maulid ini adalah satu perkara yang direka-rekakan. Lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Wa annahu yashabuhu al-ikhtilatu ar-rijal bin nisa'i wa idha'atu malin. Dan dia kata, apatah lagi kalau disertakan golongan pertama yang kata bid'ah ini memang Nabi tak buat, lebih-lebih lagi kalau disertakan berlaku pencampuran di kalangan lelaki dan perempuan, maknanya tanpa batasan. Bukan sahaja berada dalam majlis, tanpa batasan, masalah dedah aurat, pergaulan dan sebagainya. Dan menyia-nyiakan harta, yang ini membazir. Walaghatun, maknanya melakukan perkara-perkara yang bising dalam majlis. Wa tughannil bil Quran, dan dilagukan dengan Al-Quran. Wa dia kata apa di sini? Wa tanafasu bi ghaidil ba'dil bainal aghniya. Okey. Dia kata di sini, maka berlain-lainlah. Berlumba-lumba. Wa tanafasa baghidu bainal aghniya. Di sini. Maka maknanya berlaku perlumbaan yang buruk daripada kalangan orang-orang yang kaya-kaya. Ini kalau orang setengah-setengah orang Arab mungkinlah ada benda tu. Unsur-unsur tu ada. Bacaan yang betulnya watanafusu baghidil bainal aghniya. Kita baca dengan masdar. Maknanya berlaku perlumbaan yang buruk daripada kalangan orang-orang kaya. Orang-orang yang kaya. Wa ifratu fis sahar, maknanya yudayya'u ba'dil wajibat, melebihkan berjaga malam. Join berada di dalam majlis maulid ini sampai berjaga malam, tak tidur-tidur, ataupun sampai pertengahan malam, sehingga mengabaikan tanggungjawab yang lain. Bab berjaga malam ni memang disebut dalam hadis. Bila sahabat berjaga malam untuk qiyamul lail sampai tak tidur-tidur tu, Rasulullah tegur, wa inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulla haqqin haqqahu. Kepada Allah kamu ada tanggungjawab, kepada diri ada tanggungjawab, kepada keluarga ada bertanggungjawab. Tunaikanlah tanggungjawab kepada yang berhak. Penuhilah tanggungjawab kepada yang memerlukan tanggungjawab, yang berhak memiliki tanggungjawab. Maknanya apa? Kepada tubuh badan, kalau kita mengantuk, letih, kena tidur. Kepada keluarga kita, kepada masyarakat. Jangan semata-mata memberi tumpuan tanggungjawab kepada Allah, hablum minallah, tanpa memberi tumpuan kepada tanggungjawab sesama manusia. Tapi dia kata golongan yang pertama yang kata bid'ah yang mazmumah ini, kalau majlis itu sampai dia lewat malam, sampai tak tidur-tidur, sampai terlewat sampai pertengahan malam, dan meninggalkan kewajipan-kewajipan yang diperintahkan. Yang tu memanglah tak boleh lah. Dikaitkan dengan bid'ah ini juga, bukan sahaja Nabi tak buat, disertakan dalam majlis tersebut perkara-perkara yang lara. Okey, itu di antara hujah yang dikemukakan oleh golongan pertama yang kata bid'ah yang mazmumah. Wa adillatut tijahi tsani, dalil yang dikemukakan oleh golongan yang kedua, ma'al iqrari bi ikhtira'ihi annahu yashtamilu ala mahasina wa manafi'a. Dia kata di situ kerana merangkumi kebaikan-kebaikan, wa manafi'a irsyadiyatin wa tasqifiyatin, berserta dengan munafaat-munafaat sebagai membimbing
sebagai majlis ilmu. Maksudnya bila ada dalam majlis tu ada bimbingan, maknanya ada tazkirah, ada peringatan, ada nasihat daripada penceramah umpamanya kepada yang hadir. Majlis tu majlis ilmu. Tak ada masalah dia kata. Walaupun Nabi tak buat. Sebab dalam majlis itu bukan kita nak buat satu bentuk ibadat. Maksudnya mencipta ibadat baru, bukan. Sekadar majlis ceramah. Buat majlis nak buat ceramah. Macam kita kata di Malaysia ni bukan saja maulid. Isra' Mi'raj orang buat ceramah kan. Mak Hijrah orang buat ceramah. Nuzulul Quran buat ceramah. Sempena. Majlis sempena. Munasabat ini tak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Cuma kita buat sekadar nak ceramah sahaja. Yang tu diharuskan. Tak ada bid'ah. Dan juga majlis tarbiyah. Dia kata qiyasan ala sunniyati shaumi yaumil asyura. Sunniyati qiyasan ala sunniyati yaumi asyura. Sunniyati yaumin asyura. Sunnati yaumi asyura. Maknanya kita baca dengan mudah ilaih. Maknanya qiyas kepada kesunahan puasa pada hari Asyura. Al-ashri minal Muharram, 10 daripada Muharram. Sebab apa orang disunatkan puasa Asyura? Syukran lillahi ala ma an'ama min inqadhi Musa alaihi salam wa qaumihi minal gharaq. Hari yang 10 Muharram itu kerana bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kelepasan Musa, maknanya Nabi Musa alaihi salam daripada tenggelam. Dipanggil apa? Keselamatan. Selamat Nabi Musa dan juga kaum dia selamat daripada ditenggelam. Kan Firaun tu ditenggelam oleh Allah Ta'ala dengan pengikut dia. Musa dan pengikut dia selamat pada tarikh tersebut. Jadi sempena dengan itu sunat, Dr. Wahbah Zuhaili kata sunat kita puasa 10 Muharram. Jadi bila sunat kerana membesarkan, memperingatkan hari kebesaran, bolehlah dikiaskan dengan melakukan maulid Nabi, hari kelahiran Nabi. Sekadar tu ya. Wastihbabu saumi yaumil itsnain. Wastihbabu saumi yaumil itsnaini, dan juga sunat berpuasa pada hari Isnin. Wa qauluhu alaihi salam dzalika yaumin wulidtu fihi wa dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithu au unzila alayya fihi. Hari Isnin itu hari aku dilahirkan. Dzalika yaumun wulidtu wa yaumun bu'ithu wa au unzila alayya fihi. Hari yang dilahirkan, aku lahir hari Isnin. Diutuskan aku pun hari Isnin. Diturunkan Al-Quran pun hari Isnin. Jadi sempena dengan 3 perkara tadi, dilahirkan, diutuskan Nabi dan diturunkan Quran pada hari Isnin, maka orang disunatkan puasa pada hari Isnin. Jadi hari sempena dengan kelahiran Nabi. Jadi ini golongan yang kedua kata harus tidak menjadi satu kesalahan, tidak dianggap sebagai bid'ah. Melaksanakan apa tadi? Maulid Nabi. Yatabayyanu min hadha anna al-istiqbaha wa at-tabdi'a yattajihu ila ma yushabul maulidu min mahzurat. Jelaslah dia kata di sini, yang dikatakan buruk dan bid'ah itu apabila majlis maulid bergantung disertakan dengan perkara-perkara yang dilarang. Jelaslah dia kata, yang dianggap buruk, bid'ah dan keji ini, andai kata ataupun sekiranya majlis-majlis maulid disertakan dengan perkara-perkara yang dilarang. Yang tu golongan kedua kata yang tu memang tak boleh. Kalau tidak disertakan dengan perkara yang dilarang, harus. Sekadar nak ceramah, apa masalah? Itu pandangan golongan yang kedua. Fayakunu bid'atan lihadza, dia jadi bid'ah kerana ni kerana buat benda-benda yang terlarang. Wal muslimul mukhlisul wa'i, dan orang Islam yang ikhlas, yang sedar, yaqulu bihadza, dia faham, dia kata benda ni. Orang Islam yang faham, dia buat majlis maulid tak disertakanlah dengan benda-benda yang dilarang. Kerana dilarang itu jelas. Ditegah.
wa amal istihsanu fayattajihu ila al-fawaid allati yuhaqqiquha al-maulid. Dia kata adapun pandangan yang kata baik itu maknanya banyak faedah-faedah yang dapat diambil di dalam majlis maulud. Apa dia? Bagi tazkirah, ceramah, dibaca ayat-ayat Quran, sirah Nabi, perjuangan salafus soleh, banyak benda baik dalam majlis maulud. Bisyarti khilwihi minal mahzurati allati dzakaraha al-fariqul awwalu. Dengan syarat sunyi daripada perkara-perkara yang larang sebagaimana yang disebut oleh golongan yang pertama. Golongan pertama kata bid'ah ni disertakan benda-benda yang terlarang. Jadi golongan yang kedua kata kalau tak disertakan, tidak berlaku perkara-perkara yang dilarang sebagaimana yang dipegang oleh golongan pertama, maka ianya harus. Dia kata dengan syarat sunyi daripada perkara-perkara yang dilarang sebagaimana yang disebut oleh golongan pertama. Fayakunu maqbulan, maka diterimalah buat maulid itu, tak salah. Min ajli sima'i ba'dil mawa'idhi aw at-tazkiri bi syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana merangkumi memperdengarkan mauizah-mauizah, nasihat-nasihat, tazkirah-tazkirah dan menceritakan tentang syama'il Nabi, sifat-sifat Nabi, kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakkirhum bi ayyamillah, berilah peringatan kepada mereka tentang hari-hari Allah, hari-hari kebesaran yang dijadikan oleh Allah. Hari-hari kebesaran yang dijadikan oleh Allah. Surah Ibrahim ayat 5. Ai bil hawadisi wan ni'ami, iaitu peristiwa-peristiwa dan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi jadi kepada mulia, kepada alam ini, dunia ini, dia ada tarikh-tarikh dia. Sempurna dengan tarikh kebesaran itu, hari-hari tersebut Allah Ta'ala yang bagi jadi. Jadi golongan kedua mengambil itu sebahagian dalil yang mengatakan buat maulid ini tidak salah. Awi tazkiri bi syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya cerita tentang syama'il Nabi, sifat-sifat Nabi. Walaisa zalika haina izin bid'atan wala yakfur man hadarahu. Tidaklah yang demikian itu adalah bid'ah dan tidak kafir orang yang hadir di dalam majlis maulid. Au fa'alahu, ataupun orang yang buat tak kafir. Bi syartil khulwil maulid, dia kata dengan syarat lagi sunyi majlis maulud itu min darbid dufufi wat tabuli, sunyi daripada tepuk main rebana. Hak ni ada pula. Bukan saya baca ni, Dr. Wahbah Zahili tunjuk sekali lagi, aku orang kata reka ayat. Sekadar buat majlis ceramah tak apa dah lah, tapi kena sunyi daripada dundang-dundang main apa rebana dan juga drum, tabu, drum. Wa nahwiha, dan seumpamanya, la siyama fil masjid, lebih-lebih lagi main muzik ni dalam masjid. Sekarang ni orang buat tak? Majlis maulud main kompang dalam masjid ada tak buat? Sekarang ni majlis maulud jadi majlis hiburan. Majlis maulud ustaz kata jadi majlis hiburan. Lepas tu ada lagi orang main gitar pula dalam masjid. Hak tu ada tu. Hak tadi ada sebahagian yang disebutkan tadi tak adalah perlawanan macam judi, berlaku pertarungan antara orang kaya. Orang Melayu tak buat benda tu. Mungkin orang-orang Arab buat. Tetapi hak main gendang dalam masjid, main kompang, main gitar memang ada. Nampak? Yang ni kalau macam tu tak boleh buat. Kalau majlis maulud macam tu, kalau sekadar ceramah tak ada apa. La siyama fil masjid wa dhalika mahzuran syar'an. Maka yang demikian itu ditegah di sudut syarak. Ditegah di sudut syarak. Okey. Adapun dia kata di sini, wa dhalika mislu usbu'i Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan dia kata demikian itu seumpama, dia bagi contoh pula yang harus ini yang orang buat tentang ketokohan Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekadar cerita ketokohan dia, kelebihan dia, perjuangan dia. Macam kita kata sebut tadi, perjuangan salafus soleh itu harus. Jangan nak main gendang, main gitar, melaungkan nasyid-nasyid yang mendewakan Nabi. Hak tu ditegah.
Wa ammal munasabatul ukhra ka munasabatil yaumil hijrah. Seperti hari-hari sempena yang lain, umpamanya sempena peristiwa hijrah. Ra'sis sanatil hijriyah. Maknanya pada awal tahun. Wal Isra' wal Mi'raj fi 27 min Rajab, iaitu peristiwa berlakunya buat majlis sempena peristiwa Isra' Mi'raj pada tarikh 27 min Rajab, daripada bulan Rajab. Wal ihtifalatil lailatul qadri fi 27 min Ramadan, iaitu buat perhimpunan pada malam Lailatul Qadar, iaitu 27 daripada Ramadan. Wa ihtifali lailati nisfi Sya'ban, dan juga buat ihtifal pada malam nisfu Sya'ban. Wa ihya'i hadhihi layali ihya'an taman, dan berjaga malam sepanjang malam. Malam nisfu Sya'ban tu tak tidur-tidur. Tu ada hadis yang misla fulanin yaqumul lai wa taraka qiyamal lai. Jangan jadi seperti sepulan-sepulan si anu. Satu malam dia berjaga penuh. Malam-malam berikutnya dia tak jaga langsung. Jadi berjaga malam ni Nabi pun tidur. Nabi tak pernah daripada maknanya awal malam sampai ke subuh tu dia tak tidur-tidur. Sebahagian malam dia tidur, sebahagian malam dia melakukan ibadat kepada Allah. Kalau Imam Syafi'i, malam dia terbahagi kepada 3. Satu, sebahagian malam dia tidur. Sebahagian yang lain dia melakukan ibadat kepada Allah seperti sembahyang, zikir, baca Quran. Separuh malam yang terakhir ini dia baca kitab, menulis kitab. Maknanya mengkaji ilmu. Dia bagi kepada 3. Tapi dia tidur juga. Ni sampai tak nak tidur ni. Malam Lailatul Qadar kan. Sampai tak tidur-tidur. Berjaga malam penuh. Nisfu Sya'ban. Juga dia bukan merupakan sunnah Nabi. Nisfu Sya'ban, malam berjaga penuh. Wa ihya'i lailatil 'id, dan menghidupkan malam raya. Fahiya aidan mustahdatsatun. Ini juga dianggap benda yang direka-rekakan. Dan tersebut sunniyatuha, tidak sabit tentang kesunahannya. Jadi kalau orang tak puas hati, dia kena petikan Dr. Wahbah Zuhaili. Kita hanya baca je. Tetapi yang jadi masalah orang sekarang, dia duk nampak kita yang reka ayat, kita lah punya fatwa, kita lah punya pandangan. Dia tak nampak siapa yang menulis, siapa yang mengarang, siapa yang mengeluarkan pandangan. Dia marah sebab kita baca sampai kepada orang. Dia marah sebab kita baca sampai kepada orang. Kena marah orang menulis ni. Kita hanya baca je, menakalkan kalam-kalam para ulama. Wa kadzalika shamu hadhihi al-ayyam ma 'ada Ramadan mustahdatsun aidan. Dia kata begitu juga hari-hari sempena ini tidak disunatkan berpuasa kecuali selain pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang kita sunat puasa, bahkan wajib pun. Bukan kata sunat, maknanya sunnah puasa, bahkan dia jadi wajib. Dia kata idh lam yasbut fi sunnati istihbabu hadhihi as-siyam. Kerana tidak sabit sunnah ini hari-hari sempena puasa. Hari-hari sempena puasa. Tidak sabit daripada sunnah Nabi. Wa ta'tilu fi hadhihi al-ayyam tasarrufun min waliyil amri fil mubahat. Ada pun bercuti hari-hari sempena ni, cuti Maulid Nabi, cuti nisfu Sya'ban, cuti Ma'al Hijrah, itu harus. Bukan jenis bentuk ibadat yang dilakukan oleh uli amri. Cuti ni bukan bentuk ibadah yang dianggap suatu benda yang direka-reka. Cuti tak apa. Dia kata lagu tu. Wattiba'il a'raf, dan mengikut uruf sesuatu tempat. Tempat tu cuti ya. Ini bukan jenis ibadah. Ala alla yu'adda zalika fadilatan min zatih. Dia kata di sudut zatnya tidak dianggap sebagai hari itu ada fadilat. Au mawdi'u thawabi wa qurbati ila Allah Ta'ala, ataupun tempat dapat pahala. Cuti hari itu dia sunnah. Dia satu ada fadilat. Cuti nisfu Sya'ban, cuti Ma'al Hijrah, cuti nuzulul Quran, ada fadilat, dapat pahala. Tak. Ikut uruf lah. Negeri mana cuti, buat lah. Kalau tak cuti pun tak salah. Dia bukan jenis ibadat.
Ataupun dianggap suatu perkara untuk mendampingkan diri kepada Allah. Cuti-cuti ni. Tak. Wa dzalika ala khilafi fadilatil aidaini masyru'aini faqat fil Islam wa huma Idul Fitri wa Idul Adha. Kecuali cuti pada dua hari raya. Raya puasa, raya haji. Itu hari kebesaran, cuti tu memang digalakkan. Sebab apa? Hari itu tidak digalakkan bekerja. Dan diharamkan berpuasa. Yang tu juga digalakkan. Okey. Kesimpulan bahawa menyambut majlis Maulid Nabi secara khusus. Perkara ini berlaku perselisihan pendapat daripada kalangan ulama. Pendapat ulama kata yang pertamanya bid'ah yang dikeji, pendapat yang kedua kata harus. Kita dah bahas dah. Yang kata keji itu sebab apa? Ada masuk benda-benda lara. Benda-benda yang mendatangkan perkara yang ditegah di dalam agama. Hak tu larang. Bahkan dia bukan sunnah Nabi, golongan pertama kata. Golongan yang kedua kata boleh. Memang dia tahu juga, golongan kedua pun tahu ini bukan sunnah Nabi. Dilakukan oleh kerajaan Fatimiyin. Tapi sekadar nak ceramah yang kita duk buat di Malaysia ni, kalau ceramah sahaja tak ada masalah. Cuma jangan ada serta dengan tadi, main kompan, drum, dalam masjid pula, main gitar, tu dilarang. Jadi rasa jelas kot. Ke ada soalan? Biasa-biasa kumpulan mana yang main drum ni? Jadi ustaz tanya biasa-biasa kumpulan mana yang duk main drum ke main apa dia? Dufuf. Main kompang, tu tengoklah di YouTube lah. Kita sebut dia memarah lagi, dia melompat, dia tengok sendirilah. Kita tak boleh nak cop kumpulan ni. Jadi secara umum orang tahu siapa duk buat. Jadi kita sebut jadi kelain dengan pokok ni pula. Golongan ni pun dah marah dah, golongan yang tak setuju yang kita bagi pandangan macam ni. Golongan lain pula. Bila sebut nama kumpulan ni, dia nak mengamuk, nak marah. Jadi tuan-tuan boleh tahu sendirilah siapa yang buat kan. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.